Buletin Didik 6 Februari bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program pemberian vaksin untuk kanak-kanak PICK Kids di Pulau Pinang akan bermula esok membabitkan mereka yang mempunyai komorbid dan penyakit berisiko tinggi. Pemberian vaksin akan dilakukan di Hospital Pulau Pinang HPP manakala di Seberang Perai membabitkan Hospital Seberang Jaya HSJ. Setakat ini hanya 2 hospital berkenaan yang dihaskan untuk pemberian vaksin bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun yang mempunyai komorbid dan berisiko tinggi. Keseluruhannya terdapat 160,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Pulau Pinang. Bagi kanak-kanak yang tidak mempunyai penyakit dan bukan komorbid, pemberian vaksin akan diberikan sama ada di klinik kesihatan atau sekolah di bawah pengurusan kesihatan awam. Dalam pada itu, beliau berkata terdapat 19 kluster aktif COVID-19 dikesan di negeri itu sehingga hari ini. Ia membabitkan 12 kluster pendidikan, 3 kluster perkilangan, 3 kluster tempat kerja dan 1 kluster pusat tahanan. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin turut mengambil peluang cuti hujung minggu hari ini dengan membawa anak bongsu beliau mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Katanya ketika berkongsi sekeping gambar di Facebook, proses tersebut hanya mengambil masa kurang sejam bermula daripada pendaftaran hingga fasa pemantauan. Pemberian vaksin untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PICK Kids di Lembah Kelang sudah bermula Khamis lalu. Manakala kebanyakan di negeri-negeri akan memulakan program ini esok. Malaysia kini sudah sepenuhnya berdepan dengan gelombang varian Omicron. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, kes harian COVID-19 dijangka mencecah 15,000 tidak lama lagi. Hari ini kes baharu terus meningkat dengan 10,089 kes dilaporkan. Menerusi hantaran di Twitternya, beliau berkata masih terdapat 1 juta warga emas di negara ini yang belum menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya maklumkan kepada ibu bapa kesayangan mereka agar mendapatkan dos penggalak dengan segera. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas perkongsian Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di akaun Twitternya mengenai imej berisiko terdedah berjangkit diasingkan SEIR kes harian COVID-19 dan unjuran kes dari 31 Ogos 2021 hingga 31 Mac ini. Sementara itu, dalam hantaran berasingan, Khairy turut menyeru orang ramai untuk mengambil dos penggalak dan menekankan tujuan utama vaksin COVID-19 adalah bagi mengurangkan keseriusan gejala. Dengan dos penggalak akan memberi perlindungan daripada gejala serius yang boleh menyebabkan kemasukan ke hospital atau unit rawatan rapi. 2 lagi kluster pendidikan COVID-19 dikesan di Negeri Sembilan. Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesihatan, Kepenggunaan dan Alam Sekitar Negeri S. Virapan berkata, kluster Jalan Bakti membabitkan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman di Tampin, manakala kluster Taman Serting Jaya membabitkan murid prasekolah di Jempol. Kluster Jalan Bakti ini bermula selepas saringan pelajar bergejala dilakukan terhadap 54 pelajar yang disaring sehingga jam 12.30 hari semalam. 16 pelajar sekolah menengah itu disahkan positif dan kesemua kontak rapat juga dikenal pasti serta diberikan surat kuarantin wajib. Kluster Taman Serting Jaya pula dikesan Jumaat lalu selepas saringan bergejala terhadap kaki tangan di tadika Taman Didikan Kanak-kanak berkenaan. 25 kes positif dilaporkan membabitkan 6 kaki tangan, 12 murid dan 7 kontak rapat murid. Kesemua kontak rapat telah diasing dan dikuarantin. Sebelum ini, Negeri Sembilan merekodkan 743 pelajar sekolah dan institusi pendidikan positif COVID-19 membabitkan 11 kluster pendidikan di negeri itu.
bertemu kembali. Karnival Pendidikan Tinggi Negara 2022 KPTN atau Karnival Jom Masuk IPT kembali lagi di 4 lokasi seluruh Malaysia dengan Pulau Pinang sebagai destinasi pertamanya. Program Karnival Anjuran Jabatan Pengajian Tinggi JPT itu bertujuan membantu pelajar terutama lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia STPM memilih hala tuju pendidikan tinggi mereka. Memasuki edisi ke-16, Karnival Jom Masuk IPT bakal diadakan di beberapa negeri dan zon di seluruh Malaysia bermula dari bulan Februari hingga Mac tahun ini. Karnival tersebut merupakan medium bagi pelajar yang bercadang memohon kemasukan ke Universiti Awam UA atau IPTA dan Politeknik bagi tahun 2022. Mereka boleh mendapatkan maklumat terperinci berkaitan program pengajian yang ditawarkan oleh UA, College Community, Politeknik dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA semasa karnival berlangsung. Bagi Zon 1 Utara, Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Pulau Pinang dipilih menjadi tuan rumah. Karnival yang berlangsung selama 2 hari itu menerima sambutan memberangsangkan dari pengunjung yang ingin mendapatkan hikmat nasihat dan bimbingan daripada pelbagai kaunter yang disediakan. Selain itu, Karnival Jom Masuk IPT juga membantu pelajar membuat keputusan terbaik untuk melanjutkan pelajaran melalui perbandingan dengan pelbagai institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Bagi yang berminat, berikut jadual Karnival Masuk IPT mengikut tarikh, lokasi dan negeri atau zon sebagai rujukan. Masuk adalah percuma bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Walau bagaimanapun, tarikh dan lokasi karnival tertakluk kepada perubahan yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa melalui pautan yang tertera. Dalam perkembangan lain, UiTM turut mengadakan sesi serahan surat tawaran pengajian serta sumbangan komputer riba kepada pelajar tergolong dalam keluarga berpendapatan rendah B40 yang terpilih. Inisiatif Penubuhan Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri GITC dilihat sebagai badan perantara yang akan mewujudkan ekosistem TVET yang lebih bersepadu. Matlamat penubuhan GITC yang selari dengan agenda dan aspirasi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dapat membangunkan modal insan luar bandar yang berkualiti, berkemahiran dan memenuhi keperluan masa hadapan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid dalam satu kenyataan media berkata, KPLB menyambut baik keputusan mesyuarat Majlis TVET Negara yang telah memperakukan penubuhan Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri, pelaksanaan hub kolaborasi TVET serta cadangan penarafan tunggal program TVET. Ujarnya, penubuhan GITC membolehkan pihak industri bersama-sama pihak kerajaan menggalas tanggungjawab bagi mengupayakan TVET dalam setiap rantaian nilai penghasilan graduan yang berkualiti. Menerusi hub kolaborasi TVET, terdapat 3 institusi pendidikan TVET KPLB di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA, iaitu Kluster Integrasi Sistem Avionik dan Komunikasi Satelit, Uni KL MIAT, Kluster Automasi dan Robotik Industri, Uni KL MFI dan Pusat Rel Asia Uni KL yang diiktiraf sebagai antara hub fasa pertama pusat kecemerlangan industri di wilayah tengah. Pada masa yang sama, Uni KL bersedia memainkan peranan dalam memacu kolaborasi bersinergi antara institusi TVET, kerajaan dan industri menerusi perkongsian sumber, kepakaran dan peralatan bagi pemerkasaan TVET. Untuk rekod, KPLB mempunyai 279 institusi pendidikan TVET di seluruh negara yang berpadanan dengan keperluan industri. Jalinan kolaborasi tersebut merangkumi pelbagai sektor perindustrian yang dimeterai menerusi 227 memorandum persefahaman MOU. Antaranya pembekalan teknologi terkini, kepakaran dan latihan secara profesional serta peningkatan kemahiran dan latihan semula, upskilling dan reskilling. Ia antara usaha memastikan semua pelatih TVET KPLB dilengkapi kemahiran kebolehpasaran yang tinggi mengikut keperluan industri dengan kadar upah yang tinggi. Secara tidak langsung mampu memperkemas dan memperkukuhkan lagi ekosistem TVET sebagai pilihan pertama kerjaya.
Muzium memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Bukan sahaja sebagai gedung khazanah sejarah dan budaya negara, ia juga berperanan sebagai universiti terbuka khususnya kepada para pelajar. Untuk segmen aktiviti minggu ini, kita ikuti beberapa pameran yang dianjurkan Muzium Negara. Menurut Kurator Muzium Negara, Hayati Muhammad Zawawi, terdapat 4 galeri tetap dan 2 galeri sementara yang dianjurkan di Muzium Negara. Pihak muzium juga menyusun pelbagai program menarik sempena cuti sekolah dengan mengadakan bengkel untuk melatih pelajar sekolah seperti bengkel penyediaan pameran, bengkel pemeliharaan dan lain-lain lagi. Kita ada juga buat pameran khas yang mana biasanya kita akan adakan sempena Hari Kemerdekaan. Selain daripada itu, satu lagi kategori pameran adalah pameran bergerak. Yang ini kita biasanya buat secara outreach lah di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat luar lah yang mana pihak luar panggil untuk kita buat pameran, kita buat mereka. Tambahnya, secara keseluruhan, setiap tahun Muzium Negara mempunyai lebih daripada 12 pameran. Lazimnya setiap kali cuti persekolahan dan cuti umum, Muzium Negara akan menerima jumlah pengunjung yang memberangsangkan. Ramai ibu bapa memilih untuk membawa anak-anak mereka ke sini kerana secara tidak langsung dapat mengajar mereka nilai sejarah. Walau bagaimanapun, Hayati masih berharap agar orang ramai tidak hanya menunggu waktu cuti sekolah sahaja untuk berkunjung ke muzium, sebaliknya dapat menjadikannya sebagai rutin mingguan atau bulanan. Mahu bertemu pemain badminton nombor 1 negara, Lee Zijia. Itu antara impian seorang pesakit kanser kanak-kanak, Fazril Hakimi Ahmad, yang amat meminati sukan badminton meskipun pergerakannya terbatas. Fazril Hakimi, 17 tahun dari penanti Pulau Pinang, menghidap kanser tulang tahap 4 selepas mengesan benjolan pada lututnya 8 tahun lalu. Penyakit itu menyebabkan kaki kirinya tidak dapat berjalan dengan baik sehingga terpaksa menggunakan tongkat dan kerusi roda selain perubahan ketara pada suaranya. Anak bongsu daripada 4 beradik itu telah menjalani pembedahan dan kemoterapi di Hospital Pulau Pinang dan bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tidak lama lagi. Walaupun pergerakannya terbatas, minatnya terhadap sukan badminton tidak pernah padam. Saya suka badminton. Itulah badminton saya ialah Lee Zijia. Fazril antara 40 kanak-kanak pengidap kanser yang diraikan dalam program keceriaan kanak-kanak kanser Anjuran Persatuan Sahabat Kanak-kanak Kanser Wilayah Utara di Georgetown, Pulau Pinang. Pelbagai aktiviti dianjurkan sempena Hari Kanser Sedunia 2022 termasuk pertandingan melukis, mewarna dan mini sukaneka. Selain Fazril, adik Nur Elisha Humairah, 14 tahun antara yang hadir. Menghidap ganglion neuroma yang menjejaskan saraf dan tulang belakang, Elisha amat meminati bidang seni dan masakan. Saya minat pendidikan seni. Saya habiskan masa saya dengan melukis. Saya nak buka bakery sendiri. Program ini sebenarnya untuk memberi sokongan emosi dan juga moral kepada kanak-kanak dan juga kepada ibu bapa mereka. Dan kita menjalankan aktiviti seperti game permainan, di mana games ini kita memberikan keceriaan dan juga keriangan kepada kanak-kanak. Dan juga aktiviti ini juga mengumpulkan ibu bapa dan waris, di mana apabila ibu bapa dan waris pesakit kanser ni mereka bertemu, mereka dapat bercerita, memberi sokongan sesama sendiri. Program ini turut mendapat bantuan dan sokongan Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan beberapa badan bukan kerajaan.
Mengenang kembali zaman persekolahan pastinya sesuatu yang menghiburkan. Apatah lagi masing-masing sudah berkeluarga dan bergelar ibu. Gelagat 13 sekawan kembali ke sekolah bagi meraihkan perjumpaan semula 20 tahun dengan menyarung kembali pakaian seragam ternyata mengimbau nostalgia ketika bergelar pelajar. Itulah yang dilakukan 13 sekawan ini yang juga bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar Dungun Terengganu. Meskipun masing-masing sudah bergelar ibu, ia langsung tidak mematahkan semangat mereka untuk tampil lengkap berseragam sekolah. Ada yang sanggup meminjam baju milik anak saudara dan tak kurang juga membeli baharu. Lebih menghiburkan, kesemua mereka sanggup membeli lencana sekolah di koperasi semata-mata untuk menghidupkan suasana sebagai seorang pelajar di sekolah itu. Walaupun sudah 20 tahun meninggalkan alam persekolahan, kenangan persahabatan pasti akan diingati sentiasa. Tradisi lumba boat atau perahu tradisional yang bermula lebih 40 tahun lalu kini dihidupkan kembali dengan penganjuran Karnival Perlumbaan Bot Naga. Berlangsung di Kampung Tanjung Sabtu, Kuala Nerus, Terengganu, ia mendapat sambutan hampir 3,000 penduduk kampung yang memenuhi sekitar muara sungai Kuala Nerus. Karnival ini berjaya mengumpul 11 pasukan yang berentap selama 2 hari bagi merebut gelaran Raja Sungai. Antara yang mengambil bahagian adalah Kampung Buluh Gading, Banggul Peradong, Jeram, Tanjung Sabtu, Petai Bubus, Lubuk Haji dan Paya Datu. Program yang dibuat bertujuan adalah untuk menaikkan balik, menghidupkan balik tradisi yang telah lama ditinggalkan. Pada dahulunya perahu kayu, tapi kini kita buat dragon boat. Tapi kita masih lagi ada identiti tradisional, namun penggunaan boat yang mengikut peredaran zaman lah. Satu pengalaman yang menarik, tapi perasa ini sebab kampung suami saya kalah ini naik juara. Kalau boleh tiap-tiap tahun lah kita galakkan sebab ia boleh mengeratkan lagi silaturahim antara kita lah, antara kampung. Menurut pengarah program Ahmad Azfar Ali, inisiatif ini dibuat bagi memelihara warisan acara perlumbaan perahu tradisional yang semakin dilupakan. Acara perlumbaan sejauh 500 meter itu cukup menguji kemampuan 18 pendayung dan 2 jurumudi di setiap perahu menuju garisan penamat. Tempat pertama dimenangi pasukan Kampung Petai Bubus sekaligus dinobatkan sebagai Raja Sungai. Mereka membawa pulang wang tunai RM1,500, manakala tempat kedua dimenangi pasukan tuan rumah. Di sini kita boleh lihat hiasan kepala yang digunakan oleh penari-penari istana satu ketika dulu yang ditarikan di istana-istana di Siam ataupun sekarang kita kenali sebagai Thailand. Ia merupakan teater tertua yang masih dipersembahkan di Thailand. Kalau kita lihat penggunaan hiasan kepala daripada emas ini, ianya untuk memberi satu inspirasi dan memberi daya tarikan kepada penonton. Sebab lenggang-lenggok penari-penari ini akan bersekali dengan bentuk ataupun hiasan-hiasan kepala yang diperbuat daripada emas ini. Lazimnya permainan ataupun teater tertua di Thailand ini ataupun di Siam ini telah bermula seawal abad yang ke-13 zaman kerajaan Ayutthaya lagi. Sukan. Kerancakan kempen Liga Malaysia semakin hangat dengan kesemua pasukan terus membuat persiapan rapi menerusi aksi-aksi persahabatan dan juga perlawanan pramusim. Johor Darul Takzim JDT antara yang tampil dengan persediaan cukup sensasi di Emirat Arab Bersatu UAE. Semalam JDT terus membuktikan mereka berada pada kelas tersendiri apabila berjaya mengikat klub ternama Rusia Spartak Moskow dengan keputusan seri 1-1 pada aksi persahabatan. Berlangsung di Emirat Arab Bersatu UAE, JDT bermula baik di babak pertama selepas terlebih dahulu di depan seawal minit ke-23. Gol pembukaan disumbangkan Bergson De Silva hasil sepakan penalti susulan kekasaran Maximiliani Kofris ke atas Fernando Forestieri.
Bersambung babak kedua, Spartak dilihat menaikkan tempo permainan dan berhasil meraih gol penyamaan. Alexander Sobolev menyudahkan hantaran sepakan sudut pada minit ke-71 untuk kedudukan semasa 1-1 itu kekal sehingga tamat permainan. Keputusan ini sekaligus memberi amaran kebangkitan JDT yang dilihat lebih bersedia berbanding sebelum ini bagi mengharungi musim sibuk Liga Malaysia dan Liga Juara-Juara Asia. Secara keseluruhan, pasukan milik Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim ini menamatkan siri pra-musim UAE 2022 dengan rekod 1 menang, 3 seri dan hanya 1 tewas. Beralih ke bola sepak Piala FA Inggeris, 10 perlawanan bagi pusingan keempat berlangsung semalam dan awal pagi tadi dengan tumpuan terarah kepada pasukan dari Liga Perdana Inggeris. Seperti diduga, kesemua pasukan dari Liga Utama itu menepati ramalan mara ke pusingan 16 terbaik selepas cemerlang menewaskan lawan masing-masing. Di Stamford Bridge, Chelsea cemas sebelum mengesahkan tempat ke pusingan kelima apabila menang tipis 2-1 ke atas pasukan Liga Bawahan Plymouth. Berdepan lawan dari Liga 1, Plymouth buat kejutan apabila di depan seawal minit ke-9 hasil jaringan Macaulay Jalserfi. Chelsea yang turun tanpa pengurus Thomas Tuchel yang disahkan positif COVID-19 dipaksa bermandi peluh sebelum menyamakan kedudukan menerusi Cesar Azpilicueta sekaligus menggegarkan lebih 20,000 penyokong yang hadir pada minit ke-41. Marcos Alonso menyelamatkan maruah The Blues apabila meledak gol kemenangan pada masa tambahan selepas kedudukan 1-1 terikat selepas 90 minit permainan. Pelawat nyaris mengikat semula kedudukan di hujung permainan, namun mujur sepakan penalti diambil Ryan Hardy berjaya diselamatkan Kepa Arrizabalaga. Dalam satu lagi perlawanan, Manchester City turut terlebih dahulu ketinggalan sebelum bangkit merakam kemenangan besar 4-1 ke atas Fulham. Harry Wilson menjaringkan gol pembukaan seawal minit ke-4 selepas menyudahkan hantaran Fabio Carvalho. Tuan rumah tidak mengambil masa lama untuk merapatkan kedudukan apabila Riyad Mahrez menjaringkan gol penyamaan 2 minit berselang. Momentum City kian rancak selepas meraih gol pendahuluan disumbangkan John Stones hasil sepakan sudut Kevin De Bruyne pada minit ke-13. Bersambung babak kedua, City meraih sepakan penalti selepas Joe Bryan melakukan kekasaran ke atas Jack Grealish. Kesempatan itu pantas dimanfaatkan Mahrez sebelum bintang Algeria ini membantu jaringan keempat. Kali ini disudahkan De Bruyne pada minit ke-57. Festival Belon Udara Panas di Chile mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Medi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.